Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera Puan Huda Hu Cina, Hanis Syami Hazim dan Puan Ayu. Tak sempat saya nak baca semua. Puan Cahaya Kasih. Terima kasih untuk join kita pada malam ini, ya. Dah pukul 9 dah, so kita start basically mengenai PCOS dan juga long term dia punya kesan sejangka panjang. Okay, so seperti yang kita tahu, last week kita bincang pasal PCOS, macam mana kita diagnose dia. So this week ni kita beri the extended version, maksudnya apakah kesan untuk wanita yang mengalami PCOS pada masa akan datang ataupun long term effect dia. Okay, so macam biasa, the first half saya akan cerita-cerita sikit. Okay, kalau ada apa-apa soalan kita akan cuba jawab selepas kita bincang pasal long term ni, maybe 20 minutes kot perbincangan kita, dan selepas tu saya akan cuba jawab soalan-soalan anda. Okay, alright. Okay, so PCOS. So apa long term dia? Seperti yang kita tahu, okay, wanita yang PCOS ni dia ada isu dengan insulin, di mana insulin dia tak sensitif. Okay, bila insulin ni adalah sejenis enzim yang untuk mengawal kadar gula dalam badan kita. So bila insulin tu tak dapat bertindak dengan berkesan, maka level gula tu dalam paras dalam darah tu akan tinggi. Okay, so ini menyebabkan wanita yang PCOS dia boleh mempunyai risiko untuk mendapat kencing manis. Okay, siapakah yang lebih berisiko untuk mendapat kencing manis adalah mereka yang mempunyai family history, maksudnya ada ibu ataupun ayah, ya, ataupun adik-beradik mereka yang mengalami diabetes. Okay, so mereka mempunyai risiko yang lebih daripada wanita PCOS yang tak ada family history macam dapat diabetes. Okay, selain pada tu, sekiranya mereka pernah mengandung dulu dan masa mengandung tu dia mempunyai diabetes ataupun dia panggil gestational diabetes, diabetes ketika pregnant. Okay, so dia mempunyai risiko untuk mendapat diabetes bila usia dia 40 tahun ke atas. Okay, selain pada tu, wanita yang mempunyai BMI yang tinggi, okay, so dia pun mempunyai risiko yang lebih untuk mendapat diabetes. Begitu juga wanita yang PCOS dan berusia 40 tahun ke atas. Okay, so untuk itu dari segi guideline, dia menggalakkan untuk wanita melakukan ujian air gula macam setahun sekali untuk saring ada tak dia dapat kencing manis, kalau ada paras gula yang tinggi, kalau ada, dan maka kita kena sama ada tengok buat lifestyle punya modification ataupun mempunyai start makan ubat. Okay, so basically dengan diabetes, the key is like kalau detect awal, insya-Allah risiko penyakit diabetes tu dapat dikurangkan, provided gula tu dapat dikawal. Okay, so itu yang dicadangkan untuk wanita yang PCOS. Bila dia ada risiko-risiko yang boleh meningkatkan chance dia mendapat diabetes, seperti risiko yang tadi, so mungkin perlu buat ujian body check up, ujian air gula setahun sekali, especially pada usia 40 tahun ke atas. Okay, sometimes kena buat awal kalau kita ada risiko yang lebih, seperti family history, kalau kita dulu ada kencing manis masa mengandung ataupun berat badan yang tinggi, so mungkin kena buat dari usia yang 30-an dah start buat. Okay, selain pada diabetes, wanita yang PCOS juga mempunyai risiko untuk dapat cardiovascular disease, especially macam darah tinggi, sebab dia macam berkaitan sikit dengan kencing manis dan insulin insensitivity. So itu pun kena saring, kena cek tekanan darah, dan kalau tekanan darah tu tinggi, sometimes kena tengok lifestyle, kurangkan garam dan juga dari segi diet semua tu, dan kena saring dari masa ke semasa. Okay, sebab darah tinggi yang tinggi, paras bacaan darah yang tinggi, lepas tu ada risiko kencing manis, sebab dia macam berkaitan dan berantai, so dia akan menyebabkan kesan kepada jantung pula kalau kita tak kawal. Okay, selain pada tekanan darah tinggi, wanita yang PCOS juga ada isu dari segi apa yang dipanggil sleep apnea. Sleep apnea ni macam
bila dia tidur ya, kalau kita tanya suami ya, dia dengkur dia kuat sikit ya, dia panggil snoring lah ya. So bila dia berdengkur, maksudnya dia punya oksigen tu tak memuaskan ya, pernafasan dia ada obstruction, okey, yang menyebabkan dia masa daytime dia rasa penat, ngantuk je, dia seolah-olah bila dia tidur tu tak efektif ya. So kalau ini berlaku pada jangka masa yang panjang, so dia jadi macam vicious cycle. So dia selalu penat ya. Dia tak elok untuk kesihatan dia, untuk cardiovascular health dia, okey. Dan dia akan kacau dengan dia punya mood juga, sebab dia tak dapat cukup rest yang adequate ataupun rest yang efektif lah ya. So dia akan selalu penat ya, dan lepas tu dia berlanjutan lah. So bila penat, tak boleh nak buat senaman sebab dia dah penat dah ya. Ataupun dia akan memberi risiko kepada jantung dia pada masa yang panjang. Okey. So selain pada tu, kita tahu juga wanita yang PCOS dia punya kitaran haid dia tu tidak menentu. Okey. Alright. So apa yang maksudnya kitaran haid tu tak tentu? So setengah wanita yang PCOS dia memang tak boleh nak predict bila dia punya haid tu akan datang. Mungkin sekejap 40 hari dia punya kitaran, lepas tu tak datang langsung, 2 bulan 3 bulan tak ada period, lepas tu datang, lepas tu bila datang tu heavy, panjang, okey. Ataupun tiba-tiba tak ada langsung, dalam setahun mungkin sekali 2 je. Ada juga yang dah setahun tak datang period, ataupun bila datang period sikit je, macam spotting je, okey. So untuk wanita yang tak dapat regular period, maksudnya sepatutnya period datang setiap bulan, maka dinding rahim dia tak selalu ditukar ya, ataupun there is no shedding ya. So menyebabkan dinding rahim dia tebal, okey. Dan kalau ini dibiarkan berpanjangan, dia mempunyai risiko apa yang dipanggil dinding rahim, lapisan dinding rahim tu tak normal, sel-sel dia tak sihat ya. Dan kalau kita biarkan lagi, ada risiko di mana boleh dapat kanser ataupun barah rahim ya. So sebab itu bila kita wanita PCOS yang cycle dia tak regular, selalunya kita akan buat transvaginal ultrasound scan untuk kita tengok ya, berapa ketebalan dinding rahim tu, okey. So kalau ketebalan dinding rahim tu tebal, sometimes kita punya threshold untuk buat scope ataupun masukkan kamera ambil sampel sel kat situ rendah. So kita tend to do ambil biopsi dinding rahim dia untuk hantar kat makmal supaya mereka tengok dekat bawah mikroskop struktur sel dinding rahim tu adakah sihat ataupun ada tak tanda-tanda yang tak normal ya. So sekiranya ini berlaku ya kan, dan kita tak rawati, sometimes dia boleh menyebabkan barah rahim ya. So sebab itu kita advocate untuk wanita, kalaulah dia basically tak ada plan untuk mengandung ataupun family dah complete ya, dia sepatutnya mempunyai period at least 3 bulan sekali supaya dapat elakkan ya risiko barah rahim tu, okey. So sometimes kita terpaksa bagi ubat bagi period tu datang, okey. So mungkin ubat tu adalah ubat selalunya progesteron selama 5 hari ya. Lepas 5 hari tu makan ubat dan kita tunggu 5 hari dah berhenti baru dapat period. So sebab kita nak dinding rahim tu di-shed ataupun dinipiskan melalui haid lah, okey. So untuk wanita yang nak mengandung, kita basically akan buat rawatan fertility, okey. Ataupun bagi mereka yang nak dah complete family, so kita boleh letak macam alat dalam rahim, dia panggil Mirena ya, Mirena IUCD atau Mirena IUS, di mana kita letak dalam rahim supaya dinding rahim tu nipis, okey. Dan kita kena pantau dari masa ke semasa, okey. Sebab kadang-kadang bila ada couple yang datang ya, dia kata doktor saya dah lama dah tak period ya, setahun kadang-kadang sekali je period saya. So bila kita buat dinding check transvaginal and then kita tengok dinding rahim dia tengah tebal ya, dan kita buat hysteroskopi, kita buat surgical procedure yang minor saja ya, di mana kita ambil sampel dinding rahim tu dah nampak apa yang dipanggil hyperplasia ya. So ada tanda-tanda sel dinding rahim dia tak normal, okey. So perkara ni kita boleh kita war-warkan, sebab kebanyakan wanita rasa oh best lah tak ada period sebab boleh
boleh puasa, boleh semayang, ya, tak ada masalah. Tapi sebenarnya untuk kesihatan wanita yang sebelum menopause, dia perlu dapat period setiap bulan. Okey, kalau tak, at least macam 3 bulan sekali, supaya dinding rahim tu di wash off lah, ataupun di shed, ada shedding, untuk kurangkan risiko kanser ataupun barah rahim ada jangka panjang. Okey, selain daripada tu, okey, PCOS ni dia berkaitan juga dengan appearance kita. So kebanyakan bila diorang buat kajian, wanita yang ada PCOS, dia ada isu dengan dia punya self confidence, ya, and then dia basically rasa, contohnya wanita PCOS dia ada simptom dari segi kulit dia berminyak, ataupun ada masalah jerawat, ataupun masalah berat badan, ya. So dia macam basically the self confidence tu tak tinggi, ataupun rasa depressed, ya. And then lepas tu ada kesukaran mengandung. So all that thing macam add up, so dia akan memberi simptom-simptom depresi juga. Okay, so di kajian menunjukkan wanita yang PCOS dia pun ada isu dengan self confidence dan depression. So sometimes bila kita rawat wanita yang PCOS, kita tengok apa yang mereka inginkan, ya. So sometimes dia macam multidisciplinary approach, di mana kita bantu dia untuk mengandung, ya. Pada masa sama dia dapat counselling, ya, untuk membantu dia menaikkan semangat dan undo dia punya all the depression ataupun mood swing dia. Okay, so itu adalah antara simptom-simptom PCOS. Okay, so simptom-simptom PCOS ni, bila ada yang kata doktor, teruknya orang PCOS ni dia punya cabaran dia bukan kesan dekat, tapi dia ada kesan panjang juga. Well, in a way macam yes, that's one of it, tapi ada juga cara untuk kita tengok di mana kita dah tahu ini ada risiko, so kita boleh take active role, di mana kita boleh try to reduce kita punya risiko dengan memastikan kita amalkan gaya hidup yang sihat, memastikan kita dapat period yang setiap bulan, at least setiap bulan sekali, at least once every 3 months, untuk pastikan yang PCOS tu sentiasa dikontrol, dan kita ambil active role, di mana kita saring, ada buat ujian air, ujian gula, ya, tengok ada risiko kencing manis ke tak, ya, dan juga take care about the blood pressure and what not. So kita boleh ambil active role. Tak semestinya kita akan dapat semua tu, dan kita tak semestinya kita akan dapat apa-apa komplikasi. Ramai wanita yang PCOS sihat, ya. So jangan bersedih, ya. So masih ada cara dia untuk kita kontrol, dan caranya adalah cara yang in a way tak perlu rawatan yang mahal, ya. Although gaya hidup yang sihat ni memang satu entiti yang saya rasa memang mencabar, because setiap hari kita kena buat, dia bukan yang macam ambil ubat dan dah cure. Tak, dia setiap hari kita kena keep on trying and improve ourselves. So sometimes kita kantor, ya, ataupun kita ada cheat day. Yes, that's understandable, especially during this pandemic time. It's even more difficult sometimes untuk bring up our mood, ya, semua. Tapi kita masih kena sentiasa mengingati lah. So kalau boleh, kalau siapa yang ada PCOS tu, beritahu, explain juga kat husband. I'm sure husband pun nak isteri dia semua sihat. So just make sure that they support you, dan motivate you juga. So jangan buat sorang-sorang, sebab sometimes kalau sorang-sorang tu senang kita fikir yang bukan-bukan. So bila kita ada group ataupun kita ada orang yang support kita, it helps a bit. Okay, alright, so that's about it. Okay, ada tak, boleh tak kita cure PCOS ni? Macam kita explain sebelum ni, PCOS kita tak boleh cure, tapi kita boleh kawal. Okay, so macam mana kawal? Dengan gaya hidup, okay, dan kita pantau dari masa ke semasa. Alright, okay. Tapi apa pun kita kena tahu, PCOS kebanyakan wanita dia ada good prognosis untuk dalam rawatan fertility, okay, especially bila kita buat together dengan rawatan dari segi gaya hidup, ya. Kita bagi ubat metformin, dan juga kita pastikan tak ada apa-apa komplikasi lain seperti kencing manis, darah tinggi, semua tu. So kebanyakannya ada good prognosis. Okay, alright, so tanpa berlengah lagi, apa yang saya buat ialah saya akan go through soalan, okay, dan
Dan kalau ada apa-apa nak tanya mengenai PCOS ataupun perkara yang lain mengenai kesuburan, saya cuba jawab sepenuhnya. Okey. So kita start dengan Puan Purwa Aquarius 8576, Cik Zila Fazlina Aziz dan Izaka Kamis. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, Cik Zila, dok, macam PCOS yang haid tak tetap, adakah dok suggest untuk makan ubat turun darah? Oh, makan ubat perancang berterusan. Tapi dalam masa sama nak ada anak. So apa suggestion doktor? Okey. So basically Cik Zila mengatakan period dia tak tentu. Okey. So bila period tak tentu, macam mana kita nak dapatkan period dan macam mana pula kita nak mengandung. Okey. So ramai orang yang mengalami PCOS, period dia tak tentu. So apa yang kebanyakan diberi adalah, salah satunya adalah pil perancang keluarga supaya bagi period dia tentu, tetap. Okay. So sometimes diorang bagi pil perancang sampai sebulan 2 ataupun ada yang sampai 3 bulan untuk regulate dia punya cycle. Regulate dia cycle maksudnya pil perancang tu makan untuk 1 biji selama 21 hari, berhenti selama 7 hari, dapat period. Lepas tu start a new pack, makan balik 1 biji selama 21 hari, berhenti 7 hari, masa 7 hari berhenti tu dapat period. So dia buat 3 bulan berturut-turut supaya period dia tu regular dan dia reboot balik, dia sort of like reboot balik dia punya hormonal imbalance dia. Okay. Tapi isunya kalau cara macam ini, dia adalah pil perancang, maksudnya dia memang menghalang you pregnant. Okay. So oleh itu untuk wanita yang PCOS, period dia tak menentu tapi pada masa sama dia nak mengandung. So apa yang kita buat ialah kita akan bagi ubat hormon macam ubat progesteron. Dia bukan pil perancang, hanya selama 5 hari ataupun sampai 10 hari depending on finding scan tu. Contohnya kalau finding scan tu dinding rahim dia tebal, kita hanya bagi progesteron pil selama 5 hari. So makan 5 hari and then berhenti 5 hari, you usually akan dapat period. So bila dapat period dan kita teruskan rawatan fertility, sama ada nak makan Clomid ataupun nak buat rawatan seperti IVF macam tu. Okay. So itu yang kita buat. So kita tak bagi dia pil perancang, tapi kita bagi dia period withdrawal bleeding supaya dinding rahim dia nipis dan baseline hormon dia rendah sebelum kita start rawatan fertility. Okay. So itu antara cara yang kita selalu buat untuk wanita yang nak teruskan rawatan fertility untuk mengandung bagi wanita yang PCOS. Okay. Seterusnya question ZNZ21, Dok, Sofia Fertility boleh provide surat rentas daerah tak kalau nak datang for consultation dengan Dok? Ya boleh puan, sebab basically kita punya appointment by appointment, maksudnya temu janji, bukan by walk in. So selalunya apa yang kita galakkan ialah sama ada puan boleh call klinik Sofia ataupun DM saya, okay, dan kita akan berhubungi dari segi tu dan kita akan tanya puan appointment bila puan plan nak datang, dan kita akan provide surat macam sehari sebelum tarikh temu janji. Kebanyakan couple tak ada masalah dari segi nak datang ke klinik ataupun buat rawatan bila kita provide surat ni. Okay. Puan Isyazwaniha Harif, Dok, apa pendapat Dok tentang Ovasitol untuk PCOS? Okay. Ramai orang tanya pasal Inositol. Inositol ni adalah sejenis suplemen yang diambil untuk wanita PCOS dan basically dia ada finding yang menunjukkan yang insulin insensitivity tu much better. Okay. So selalunya inositol ni kita jadikan dia sebagai second line. First line kita tend to bagi metformin ataupun glucophage, di mana dia akan bantu insulin tu menjadi lebih sensitif. Okay. Cuma untuk wanita yang tak boleh terima metformin, sebab metformin ni kadang-kadang side effect dia bit harsh juga untuk setengah wanita, di mana dia boleh dapat cerit berik, dia rasa loya, perut kembung. So sometimes kebanyakan the first few days dia rasa macam tu. Okay. Tapi as the body get used to it, dan dia dah adapt dan kurang side effect dia. Selalunya kita advise untuk ambil metformin as our first line because kita ada more evidence, more kajian yang menunjukkan metformin does ada some benefit untuk wanita yang PCOS. Okay. Especially dari segi dia punya respon kepada rawatan fertility. Okay.
So dia punya reason kepada Clomid ataupun ubat hormon bagi mereka yang melakukan rawatan IVF. So kita bagi metformin, tapi cara kita bagi adalah kita start dulu dengan lower dose, ya. Dan kita minta mereka makan 1 jam selepas makan malam, dan maybe selepas makan ubat tu tidur, okay, supaya side effect dia much less felt, okay. So oleh itu bila body tu dah adapt dengan dia dalam seminggu 2, maka kita naikkan dos kepada dos kita punya target dalam 1500 mg once a day, okay. Dan continue that sampailah berjaya mengandung. And sometimes kita advise untuk teruskan sehingga first trimester, okay, untuk kurangkan risiko dia keguguran, okay. So salah satu tadi saya lupa nak cakap, kesan jangka panjang untuk wanita yang PCOS yang berjaya mengandung, dia juga ada risiko keguguran, ya, dan juga ada risiko mendapat kencing manis seketika mengandung, okay. So that's why gula tu kita kena check ada diabetes ke tak di awal kandungan, okay. Dan juga kita kena optimize punya sugar level, masa awal kandungan untuk reducekan risiko keguguran dia, okay. Puan Azian.B, salam dok, apa cabaran wanita PCOS yang mengandung? Baru jawab tadi. So basically keguguran, ya, dan juga kencing manis ketika mengandung. So bila dapat kencing manis, risiko lain ialah termasuklah darah tinggi. So dia berkait. So bila dapat kencing manis, darah tinggi, dan risiko untuk bersalin awal ataupun kena induce tinggi, ya, dan risiko untuk cesarean section tinggi bila ada kencing manis masa mengandung, ya. Usually baby kena kita monitor bila dia bersalin, nanti kita kena monitor gula dia. So ada setengah baby yang terpaksa kita masukkan ke NICU sebab kadang-kadang gula dia rendah pula. Dia opposite. Sebab bila dia dah biasa dalam perut ibu gula tinggi, so dia dah ada banyak insulin dalam badan dia. Sekali bila dia bersalin, ya, on its own, tiba-tiba insulin tinggi sangat, so gula baby terlampau rendah pula, okay. So dia kena monitor. So itu antara cabaran wanita yang PCOS ketika mengandung sekiranya dapat kencing manis, okay. So itu yang boleh berlaku, okay. Puan Ira Afifah, Assalamualaikum doktor, ada possibility tak yang regular period boleh dapat PCOS? Well, kalau regular period kita panggil dia ada PCO, maksudnya polycystic ovaries, tapi dia tak ada sindrom tu. So dia tak jadi polycystic ovarian syndrome. So bila kita buat scan, kita nampak follicle dekat ovary dia banyak sangat, ya. So kalaulah dia tak kontrol, contohnya dia tambah berat badan, ya, so kadang-kadang period dia jadi tak regular. So selalunya kita cerita, okay, puan sebelum berumah tangga period macam mana? Okay, period saya regular doktor. So bila saya kahwin ni, dah 2-3 bulan ni period saya jadi tak regular. Sejak kahwin period saya tak regular. So bila kita tanya balik, so kita dapati kebanyakan pasangan bila dah kahwin dia seronok, dia bahagia, dia ada kawan, ya, untuk makan sama-sama, so berat badan pun naik. So bila berat badan naik 5 ataupun 10 kilos, okay, so then period jadi tak regular. So itu bila PCOS tu tak well, PCO tu tak well control, dia jadi PCOS, dia jadi polycystic ovarian syndrome, okay. So basically masih boleh, tapi kalau dia tak ada simptom tu, then that's fine, maintain healthy lifestyle, okay. Puan Seaweed Qmel, I hope I got it right. Salam dok, kalau keluar period boleh ke jadi PCOS juga? Kalau period dia regular, dan maksudnya kalau kita buat scan tu follicle dia banyak, so maksudnya dia well control. Tapi kalau period dia tak regular, dia dah jadi not well control lah, okay. MS Bani _ban, hi dok, boleh explain what is FET proses dalam IVF? Okay, what is FET? FET ialah frozen embryo transfer, okay, yang dilakukan untuk wanita yang telah melakukan rawatan IVF. Maksudnya dia dah buat kutip telur, ya, dia dah senyawakan telur tu dengan sperma, dia dah jadi embrio, okay. So mungkin some couple dia buat fresh transfer, maksudnya selepas kutip telur tu mungkin 5 hari selepas tu dia buat embryo transfer. So itu dia buat fresh transfer. Tapi setengah couple bila dia kutip telur, ya,
dia senyawakan dengan sperma, dia freezekan semua embrio dia. Kenapa? Contohnya sebab dia ada risiko OHSS ataupun ovarian hyperstimulation syndrome, di mana hormon dia tinggi, hormon estrogen tinggi, folikel terlalu banyak, tak sesuai untuk buat fresh transfer. Ataupun contohnya selain pada tu dinding rahim dia nipis ya, ataupun ada polip, ataupun nak completekan vaksin ya. So kita bekukan semua embrio dia dulu. Okay, so apa yang kita buat ya, bila dah settle dah semua, dah betulkan semua ya, dah dapat second vaksin ya, dah katakan dinding rahim tu kita tebalkan dengan ubat ya. So kita buat dengan frozen embryo transfer, di mana kita bagi pil tablet estrogen selama maybe around 10 to 15 days. Lepas tu kita masukkan embrio tu ya. So this is frozen embryo transfer. Dari segi compare dengan IVF punya cycle is a bit more simpler sebab dia tak ada injection. Okay, dan juga kita boleh plan, dia a bit more flexible. So itu yang berlaku untuk frozen embryo transfer. So instead of one whole process kita buat terus, kita macam break it into two. Kita kutip telur dulu, bekukan embrio semua, and then in your next cycle, next 2 cycle period, baru kita plan untuk frozen embryo transfer. Okay. Alright, Puan Huda Uchena. Hi Dok, saya ada PCOS and sekarang sedang usaha nak pregnant. Semalam masa dekat tempat vaksin, doktor consult, katanya hold dulu planning ni sampai selepas second dose. Macam mana pendapat Dok? Okay, so kalaulah wanita dah dapat first dose, yes, depend on dia punya type of vaccine. So kalaulah dia Sinovac dengan Pfizer, dalam masa sebulan you akan dapat second dose. Okay, so basically kalaulah delay for about 1 month, tak ada akan memberi kesan yang besar lah ya. So in this situation might be is a good idea untuk completekan you punya vaksin tu ya. Sebab kita tahu kes COVID sekarang tengah meningkat dengan tinggi. Okay, tapi kita kena faham yang TTC ni bukan just about having intercourse ya. Dia banyak juga, contohnya kita kena pastikan gaya hidup yang sihat, ambil folic acid ya, pastikan period kita datang regular ya, persediaan sebelum kita mencuba ataupun TTC. Okay. So kalau dalam situasi ni dah dapat first dose, kalau second dose tu basically dalam masa sebulan atau another 3 months je, there is no issue dari segi result telur sebab usually PCOS, wanita yang PCOS result telur dia memuaskan ya. Dan basically tunggu sebulan, 2-3 bulan, it won't hurt a bit. Okay, so maybe it's good to consider dapatkan second dose dulu baru trying to conceive. Okay, tapi apa pun nak minta, kalau boleh minta Puan bincang juga dengan doktor kesuburan Puan, tengok ada tak apa-apa yang lain yang kita boleh optimizekan sementara tunggu second vaksin ni. Okay, alright, Puan Mariam, tahniah juga ya kepada Puan Huda Usina untuk dapatkan vaksin, sebab ramai juga yang risau tak nak ambil vaksin, sebab ramai yang TTC diorang decline vaksin sebab dia nak trying to conceive. But then kita sekarang ni try to encourage as many women TTC couple as possible untuk ambil vaksin. Okay, sebab kita boleh rancang rawatan fertility together berseiringan dengan pengambilan vaksin. Okay, Puan Mariam Syahidan, hi Dok, saya buat IVF juga di Sofia tapi negatif sebab kualiti telur saya tak cantik. Soalan saya, ada tak cara nak dapat telur yang berkualiti, and saya ada PCOS. Okay, Puan Mariam, okay, jangan putus asa. Okay, sometimes isu dengan PCOS adalah telur dia banyak tapi kualiti dia terkesan ya. Alright, so apa yang terjadi ialah macam mana kita tahu isu dengan kualiti telur ialah bila kita senyawakan dengan sperma, bila telur dah dikutip, kita senyawakan dengan sperma, kita tengok peratus persenyawaan tu kurang. Okay, so dan kita dapat tahu, dan daripada sini ada isu dengan kualiti telur. Okay, so cara yang seterusnya apa yang kita boleh buat ialah kita optimizekan PCOS, keadaan PCOS tu. Contohnya dari segi gaya hidup ya, kita pastikan BMI kita normal. Okay, kita pastikan kita ada regular exercise,
pemakanan yang sihat ya. Pada masa sama ambil metformin, kita boleh juga make sure pastikan ambil folic acid, vitamin D ya, CoQ10 untuk di-consider, okey. Dan juga kita pastikan regular period ya. Setengah wanita bila period dia tak regular, kita bagi ubat yang progesteron tu untuk selama 5 hingga 10 hari, tengok supaya period dia dapat datang sebelum kita startkan balik rawatan fertility. So kalau Puan Mariam pernah buat IVF, sebelum ni kita kalau boleh kita nak go through balik, tengok balik, recap balik carta ataupun protokol IVF yang dah dilalui sebelum ini, okay? And then kita tengok ada tak apa-apa cara yang kita boleh optimizekan untuk memperbaiki result ataupun dapat result yang lebih baik daripada first cycle, okay? So ini antara yang berlaku untuk wanita PCOS. Sometimes kita dapat telur dia banyak tapi bersenyawa dia tak, dan that is a quality punya assessment. So seperti yang kita tahu, IVF ni bukan sahaja rawatan tapi dia adalah juga sejenis assessment ataupun sejenis test ke arah lebih kepada kualiti telur dan juga sperma dan juga embrio yang terhasil. Okay? Sebab sebelum kita start IVF, sometimes kita check sperma, kita check darah AMH, itu lebih kepada kuantitatif. Tapi kualitatif dia, kualiti dia tu kita kena laluikan proses tu berlaku, baru kita tahu macam mana ianya respon. So sometimes first cycle unfortunately dia memberi some indication yang tak seperti yang kita harapkan. Okay? So jangan putus asa, kita tengok balik, kita recap balik dan kita tengok ada tak apa-apa cara yang lain yang kita boleh perbaiki. Okay? Puan Nur Ashikin bin Tira, salam dok, saya ada PCOS, dah makan ubat hormon letrozole dan cucuk tapi still telur tak ada respon. Adakah drilling dapat membantu? Saya TTC 7 tahun ini, advice dok saya. Okey. Ovarian drilling seperti kita tahu adalah salah satu option untuk wanita yang kita panggil, dia panggil resistant. Okey. Yang resistant kepada hormon. Okey. Tapi kalau kita ikut dari segi carta, dari segi algoritma rawatan untuk PCOS, okay, kita tengok juga dari segi usia wanita tersebut. Okay, selalunya ovarian drilling ni kita reserve untuk mereka yang contohnya resistant kepada suntikan hormon IVF. Okay, apa yang berlaku untuk wanita, untuk puan ambil letrozole dan tambah ubat suntikan. So selalunya sometimes itu bukanlah full blown treatment dengan hormon. Untuk hormon, contohnya untuk mereka yang melakukan IVF, kita akan buat dengan suntikan hormon setiap hari dengan dos yang agak tinggi, ya. Tu basically itu kita akan rangsang, dia panggil full stimulation, dan kita tengok macam mana respon puan terhadap tersebut. Sebelum tu kita akan make sure kita ambil darah seperti anti-mullerian hormone AMH, tengok result telur, ya. Kita tengok hormon lain seperti progesteron, estrogen, LH dengan FSH untuk tengok adakah result telur ni tinggi sangat, ya. Okay, dan supaya kita boleh tahu berapa dos hormon tu kita boleh bagi. Okay, so sometimes kita kena start dengan dos yang tinggi sampai 300 international unit setiap hari. Okay, dan kita pantau after 5 days, kita tengok, kita buat scan, tengok ada tak respon telur tersebut. Kalau ada respon, baru kita teruskan another 5 days. Sometimes kita tukar dos, kita turunkan. So kita dah rangsang dengan dos yang tinggi, lepas tu kita turunkan sedikit dos dia supaya tak hyperstimulate pula. Okay, so itu yang selalunya kita buat first line. Dan laparoscopic drilling ni kita khaskan untuk wanita mungkin yang tak ready lagi nak buat IVF, ataupun usia kurang daripada 30-an, ataupun dah start buat IVF tapi bila kita rangsang dengan dos yang tinggi, tak ada telur naik juga. So maksudnya kita tak ada option, baru kita buat laparoscopic drilling. Sebab laparoscopic drilling ni it is a surgical procedure. Okay, dan apa yang dia buat ialah kita letak energy, electric energy kepada ovary tersebut. Kita macam cocok bagi electric punya energy. Kita buat lubang antara 4 hingga 16, tengok size ovary. Okay, dengan basically dengan harapan yang dengan harapan that selepas ini
you akan respon dengan baik, lebih baik kepada rangsangan. So masih memerlukan rangsangan selepas ini. Okay, so itu yang berlaku. So minta puan bincang balik dengan doktor, adakah IVF is a much better option compared to laparoscopic drilling. Okay, so itu antara perkara yang boleh berlaku. Okay, daripada official Tupperware Putrajaya, salam doktor, maaf nak tanya, dekat Sofia ada buat pesa-tesa ke doktor, in case kalau saya dapat spermatik sahaja akan on humok, maaf lari tajuk. Okay, no problem puan. Basically dekat Sofia kita masih buat pesa-tesa. Okay, so selalunya sebelum kita buat pesa-tesa tu, kita akan buat dulu hormonal levels. Okay, kita tengok hormon. So pesa-tesa ni is actually is a surgical procedure untuk lelaki, di mana bila dia buat ujian sperma, dia keluar air mani tapi tak ada sperma dalam air mani dia. Jadi untuk kaum lelaki yang keadaan begini, salah satu cara dia untuk dapatkan sperma ialah melakukan pembedahan kepada testis ataupun kepada zakar dia, untuk kita ambil isi kat situ dan tengok bawah mikroskop ada tak sperma dalam tu. Okay, so sebelum kita buat tu, ya, kita akan pastikan sama ada tengok paras hormon dia, ya. Kita tengok hormon FSH, hormon testosteron. Sometimes kita buat juga ujian genetik, ya, nak tengok ada tak dia panggil microdeletion, ya, ada tak possible reason kenapa tak ada sperma dekat dalam air mani. Okey, adakah ianya faktor pembuatan sperma tu ataupun ianya tersumbat. Okey, so itu yang kita buat. Okey, kalau ada spermatid, maksudnya adalah sperma yang tak matang. Okey, kita selalunya akan berbincang dengan embryologist. Yes, kalau boleh kita tak nak buat banyak kali, kita nak buat sekali sahaja pembedahan ni. Okey, kalaulah hormon tu, sebelum kita buat pembedahan hormon tu, level dia menunjukkan injection dengan humok adalah salah satu caranya ada memberi kebaikan, dan kita akan buat tu dulu sebelum buat pembedahan. Sebab kita tak nak buat pembedahan, lepas tu bagi ubat injection, lepas tu buat pembedahan lagi. So kalau boleh kita tak nak buat macam tu. Okay, so itu antara perkara yang kita boleh buat. Okay, sekiranya ada sperma, ya, kita akan ambil sperma yang paling matang untuk dicocokkan kepada telur. Okay, alright, so hope that's help a bit. Okay, tapi nanti kita akan bincangkan mengenai faktor lelaki dalam satu masa yang tertentu, dan kita bincang khas dengan, sebab dia is a big topic on its own. Okay, so tapi puan boleh DM saya dan kita boleh terangkan lebih mendalam dari segitu. Okey, Puan Nur Syahirah, Puan Nur Syahirah Sid, Assalamualaikum doktor, untuk ubat stabil hormon kita boleh dapatkan di farmasi luar ke, atau ada di klinik yang kita buat rawatan je? Saya belum berkahwin dan tak pernah buat apa-apa rawatan. Okey, so kalaulah period tak menentu, ya, Cik Nur Syahirah, kita basically nak minta puan untuk jumpa doktor juga. Okey, untuk pastikan tak ada isu lain. Okay, sebelum kita bagi rawatan. Ubat hormon ni dia perlukan prescription doktor dan kena ada follow up. Okay, so untuk wanita yang belum berumah tangga, period dia tak regular, selalu kita akan bagi pil perancang. Okay, so pil perancang ni kita akan start dulu untuk sebulan, tengok sesuai ke tak, kan? Kalau sesuai, kita teruskan for every 6 months sehinggalah puan merancang untuk berumah tangga dan plan nak mengandung. So masa tu kita offkan pil perancang. Ya, ia perlu diberi oleh doktor. Kalau boleh minta puan cek dulu dengan doktor, pastikan tak ada isu lain selain hanya pasal PCOS saja. Okey, Puan Cahaya Kasih, kalau folikel okey tapi MH tinggi, bagaimana pula ya doktor? Jika ada PCOS, telur akan dapat cantik ke? Okey, kalau folikel okey, maksudnya bilangan folikel tu okey dan AMH tinggi, bagaimana pula? So basically kalau macam ni, apa yang kita buat, kita akan rangsang lah dengan sama ada dengan ubat Clomid ataupun ubat hormon suntikan IVF, ya. So basically kita nampak folikel tu, folikel ni adalah kantung yang berisi air, dalam tu ada telur, yang kita percaya ada telur. Bila kita buat scan, kita tak nampak telur tu, sebenarnya kita nampak folikel, kita nampak kantung tu. Okay, so bila kantung tu besar, kita rasa telur tu matang. Okay, untuk tengok telur tu, kita kena tengok bawah mikroskop, kita kena ambil telur tu, macam kita buat kutip telur ataupun OPU,
kita ambil, dan embryologist yang tengok bawah mikroskop. Okey. So macam mana tahu cantik ke tak, maksudnya berkualiti ke tak, kita kena lalui proses tu. Maksudnya ini yang dikatakan IVF bukan sahaja rawatan, tapi dia juga adalah sejenis assessment. So bila dapat telur tu, kita senyawakan dengan sperma. Esok tu baru kita tahu ada tak persenyawaan, ya. So tu baru kita tahu telur tu matang dan berkualiti, bagus, menjadi menghasilkan embrio, membahagi pada hari kedua, hari ketiga, seterusnya sampai hari kelima. Okey. So itulah ujian ataupun quality test, ya, yang kita boleh tahu sama ada telur tu baik ataupun ada isu dengan kualiti. So kita tak boleh just tengok dengan scan kita tahu telur dia cantik ataupun telur dia berkualiti selagi kita tak lalui proses tu. Okey, baru kita dapat tahu. Okay. So ada juga couple yang sedih bila kita dapat telur, kita dapat 21 telur dia, ataupun telur dapat 30 masa kutip telur, ya. Tapi bila bersenyawa, half yang bersenyawa, ya. So separuh bersenyawa ataupun less than that. So tu yang kita rasa sedih juga, ya. Dan selalunya kita akan bagi tahu yes, kuantiti tu banyak, tapi kita kena tunggu macam mana persenyawaan, macam mana hasil pembahagian dia. So masa tu baru kita tahu, until kita lalukan proses tu baru kita tahu. Kita tak boleh tahu sebelum tu. Okey. Okey. So Puan Cahaya, okey. Puan Mia Salahuddin, folic acid boleh konsum berapa lama, doktor? So folic acid ni kita akan galakkan ambil 3 bulan actually sebelum mengandung. So itu yang actual guideline, dan kita minta terus sampailah at least 14 minggu mengandung. Okay? Sebab isunya kita tak tahu bila kita mengandung, dan bayi baby perlukan folic acid pada awal kandungan. Okay? So sometimes kita termiss folic acid, dia tengok kita dah pregnant, so baby tu dah perlukan folic acid masa tu. Okay? So there is no harm kalau ambil lebih daripada tu. So bagi couple yang TTC, ya, yang bertahun, ya, so dia ambil folic acid lama dah contohnya, ada tak apa-apa harm atau ada tak apa-apa kesan yang buruk? Tak ada, ya, sebab dia suplemen dan tak memberi apa-apa kesan yang lebih. Okey. So seterusnya Puan Hanisha Main Hasmin. Okay, hi doktor, sorry puan, saya nak tanya kalau period boleh ke makan folic acid? Yes, masa period memang makan je folic acid, tak perlu berhenti, dan sebab dia adalah suplemen. Okay. So kita galakkan terus makan 3 bulan sebelum mengandung sampailah 14 minggu mengandung. Okay. Puan Akila Rosli, salam doktor, saya yang akan datang ni hasil daripada makan pil perancang. Doktor, bagi saya letrozole untuk makan pada period kedua. Soalan saya, boleh ke telur tu membesar sebelum ni makan pil? Okay. So setengah wanita bila kita bagi pil perancang, and then lepas tu kita rangsang dengan letrozole ataupun clomid, yes, masih ada membantu pembesaran telurnya. Okay. So setengah wanita ada bila kita buat scan mid cycle pada hari ke-12 ataupun hari ke-13, ada telur yang besar, ada telur yang dominan. Okay. Tapi bagi setengah wanita pula telur dia tak besar seperti yang kita harapkan. So something kalau kita tak pernah lakukan, kita akan tahu. Dan sekiranya lah tak ada telur yang besar, mungkin next cycle kita kena bagi ubat progesteron sahaja rather than pil perancang. Sebab kadang-kadang pil perancang ni menyebabkan dia suppression kepada ovarian activity. So sometimes telur yang dominan tu tak sebesar yang seperti yang kita harapkan. Okay. Okay, Mrs. Zika, Assalamualaikum doktor, nak tanya suplemen apa untuk pesakit PCOS, apa yang boleh makan? Okay, so untuk suplemen PCOS, basically boleh ambil seperti biasa folic acid, vitamin D3, okay, CoQ10, okay. Ada suplemen, bukan suplemen tapi ubat, selalunya kita akan bagi ubat metformin juga, okay, untuk bantu insulin insensitivity. Tapi ubat metformin ni diperlukan doktor prescribe, so minta puan bincang dengan doktor puan untuk sama ada nak start metformin supaya boleh pantau. Okay. Ibni Suhaidi, salam doktor, saya sebelum ni pernah ada PCOS dan berjaya pregnant alhamdulillah dengan rawatan clomid di Sofia. Soalan saya, boleh jadi ke PCOS akan ada lagi
kalau merancang untuk pregnant kedua, atau boleh pregnant secara natural. Thank you. Okay, so selalunya wanita yang ada PCOS, okay, risiko ni berpanjangan, okay. So tapi tak semestinya tak boleh mengandung secara natural, okay. So lepas bersalin, okay, basically kita tengok dari segi kitaran haid puan, ya. Kalau kitaran haid tu tetap, ya, tak ada isu dengan berat badan ke masa tu, ya. So insyaAllah boleh mengandung secara natural. Tapi bila kitaran haid tak tetap, ya, dan sukar nak tahu bila waktu subuh, mungkin ada kesukaran untuk mengandung secara natural, masa tu kita mungkin kena start dengan ubat Clomid juga, ya. Tapi setiap wanita dia berbeza. Setengahnya selepas bersalin, dia kitaran haid dia regular, tapi setengahnya jadi lagi tak regular. So tengok balik macam mana, okay. So kita kena tunggu waktu tu dan kita boleh assess. Tapi pendek kata, ada tak harapan untuk mengandung secara natural? Masih ada, okay. Alright. So Puan Ayu dan Fizi, "Hai Dok, tahun 2017 Dok kata saya ada PCOS and Dok minta saya diet. Saya dah diet. Awal bulan saya jumpa Dok semula, tapi Dok kata saya ada still PCOS. And Dok minta saya buat laparoskopi. Perlu ke saya buat?" Okay. Alright. So basically PCOS ni sentiasa ada, okay. Dia tak boleh hilang. Kita kena kawal dia, okay, ataupun kita kena rawat dia, okay. So basically kalau ada PCOS, selalunya kita tengok kalau nak mengandung, okay, kita akan buat rawatan fertility. Kita akan buat Clomid, kita akan induce, kita bagi telur dia besar dulu, okay. Kalau tak ada respon ataupun tak berjaya mengandung, dan sometimes kita more towards IVF, rawatan IVF, rather buat laparoskopi. So kena bincang balik dengan doktor, buat laparoskopi tu nak buat ovarian drilling ke, okay. Dan juga mungkin kena check dulu result telur puan, ya. Nak pastikan berapa result telur tu, ya. Sebab kita tahu bila kita drill tu, kita akan memberi elektrik kepada ovary, dan dia boleh menurunkan sedikit result telur kita. So that's why sebelum kita buat operation tu, kita kena tengok dulu result telur, ya. Boleh tak respon dengan ubat Clomid sahaja, Kalau tak ada rezeki, then sometimes we more towards IVF, sebab kita nak arah mengandung. Sebab bila buat drilling, sometimes 50% berjaya mengandung secara natural, tapi 50% lagi masih memerlukan rawatan fertility, dan sometimes kita kena buat IVF juga, okay. So bincang dengan doktor puan, okay. Cik Zila, "Thank you for explanation Dok. Saya tengah makan pil perancang bulan ketiga. Lepas ni ada appointment. Cuma saya nak tanya time bila sesuai jumpa tu, waktu masih period bulan ketiga atau tunggu lepas bersih haid?" Kalau nak buat rawatan fertility, puan jumpa masa hari kedua, ketiga. So mungkin hari pertama tu telefon klinik dan buat appointment. Sebab kalau lah nak buat rawatan fertility, selalunya kita akan start pada hari kedua, ketiga, iaitu pada awal kitaran haid you, okay. Puan Isyazwani Harif, yes. "Ya, saya tak boleh terima glucophage, perut saya sakit." Ya, betul puan. So kalau tak boleh tak boleh terima glucophage, tengok macam mana puan ambil, tengok dos dia berapa, mungkin perlu tak turunkan sedikit, sebab sometimes ada yang hanya ambil separuh je dos, okay. Dan kalau tak boleh juga, baru kita pergi ke inositol, okay. Alright. So Ciwit Kumel, "Salam Dok, masa-masa makan Clomid, apakah suplemen lain yang boleh saya membantu untuk meningkatkan kadar kejayaan?" Okay. So basically selain pada Clomid, kita doktor akan consider metformin, okay, ataupun glucophage. CoQ10 tu adalah suplemen. Vitamin D dan juga folic acid tu adalah suplemen untuk wanita yang ingin mengandung, okay. Mrs. Zika, "Assalamualaikum Doktor, saya ada PCOS, sebenarnya apa?" Okay, suplemen untuk PCOS sama juga, folic acid, vitamin D, CoQ10, ubat metformin, tapi yang tu bukan suplemen, kena doktor prescribe, okay. Puan Nazura Hazami, "Salam Doktor, betul ke kalau saya nak declare PCOS kena ada dalam 20 biji bulat-bulat tu baru kita declare PCOS?" So basically dia ada dia punya kriteria dia, okay. So basically kita tengok dari segi evidence of dia 2 daripada 3 evidence of period
high testosterone dia. So sama ada dia ada masalah kulit, dia ada masalah period tak menentu ya. So tu salah satu. Kedua, kita akan tengok dari segi period dia tak regular ya. Dia ada thing is like kita buat ultrasound, so kita tengok follicle dia. So antara kriteria ialah kriteria dia dari segi bilangan follicle yang banyak ya. So ada yang kata kriteria dia 20 ya, tapi kita kena buat rumusan daripada semua 2 daripada 3 kriteria tersebut lah, dan kita buat diagnosis. Because sometimes kita buat ujian darah juga untuk tengok level testosterone, FSH, LH juga. Okay, alright. Miss Home Foodie, dok, kalau just ambil ubat injection belum sempat OPU, boleh ganggu hormon untuk period juga ke? Kalau ambil ubat injection belum sempat OPU, boleh ganggu period. Okey, selalunya bila ambil ubat injection untuk besarkan telur sebelum OPU, sebelum kutip telur, dia basically you akan dapat period, tapi mungkin period tu lari sedikit. So dia adalah sikit ganggu sikit, okey. Sebab kita rangsang kali ni, kitaran ni kita yang take over, okey. So may not be macam period yang biasa. So some ladies kata period dia heavy ya. Dan selepas kutip telur tu nampak dinding rahim tu, masa telur tu besar, dinding rahim pun akan menebal. Okay? So some kata period dia lebih heavy dari biasa, so ataupun lambat sedikit ataupun awal. So setiap orang lain-lain, so boleh ganggu juga. Okay? Tapi tak semestinya tak sama dengan period yang biasa. Okay? So saya jawab soalan pusing-pusing. Okay, Farah Nazli, salam dok, berapa lama ambil masa nak rawat masalah PCOS? Well, macam kita tahu PCOS ni dia adalah situasi yang berada dalam badan selamanya. Kita kena kawal dia. Okay, setiap orang lain-lain. Setiap orang, setengah orang dia turun berat badan 2 kilo je dah period dia dah regular. Setengah orang dia perlukan banyak penurunan berat badan dia. Sometimes setengah orang kita bagi ubat Clomid je dah berjaya, telur dah besar, terus mengandung, tak ada masalah. Setengah tu kita kena buat, kita dah buat Clomid sampai 6 cycle ya. Kita buat IVF, masih tak berjaya lagi mengandung pun ada. Sometimes kita buat IVF, dia telur dia degil, dia tak besar, so sometimes kena buat drilling ataupun kena dos yang lebih tinggi. So stepnya lain-lain, okay. Tapi apa pun yang pasti, because kebanyakan wanita dia mempunyai good prognosis, ramai yang berjaya mengandung, okay. Cuma perjalanan tu ada yang pendek, ada yang panjang, okay. Alright, daripada Puan Sofia, Adel, dok, PCOS boleh konsum suplemen pregnant care tak? Yes, boleh, sebab dalam pregnant care tu ada folic acid, vitamin D ya. So ada lagi vitamin yang lain, tak ada masalah. Okey. Puan Nazura Hazami, doktor, satu lagi ubat hyponic kalau makan memang akan sakit kepala ke? Puan, ubat hyponic untuk apa ya puan? Saya tak pasti ubat ni untuk apa. Okey, kalau puan boleh bagi tahu saya. Okey, sebelum tu saya jawab soalan seterusnya. Puan Ari Ain 88, salam dok, apa bacaan FSH/LH yang normal dan yang mempunyai PCOS? So selalunya kalau ambil FSH/LH ni pada hari awal kitaran period kita, hari kedua atau ketiga, dia punya ratio 1:1 FSH/LH. Untuk PCOS, bila kita ambil, kita nampak level LH ni macam lebih tinggi daripada FSH, contohnya double ke ya, dia punya ratio. Okay, so itu yang kita nampak. Okay, alright. Okay, so I think itu semua soalan yang kita dapati ya daripada Insta Live hari ini. Okay, so harapnya kita dapat manfaat dalam sesi ni. Okay, saya basically ada lagi 5 minit lagi untuk sesi ini. So saya ingin menekankan dan menyeru kepada semua wanita TTC dan juga wanita yang mengandung untuk dapatkan vaksin COVID ya, secepat yang mungkin. Cuba usahakan. Saya tahu ramai yang nak ambil tapi tak dapat lagi appointment. Tapi kalau ada apa-apa cara
apa-apa cara yang kita boleh dapatkan secepat mungkin, minta tolong ambil, sebab ianya adalah cara yang kita boleh kurangkan risiko dapat jangkitan dan juga menjangkiti orang lain. Okey. Vaksin apa yang terbaik adalah vaksin yang mana yang you dapat dulu, sebab semua orang boleh ambil vaksin, sama ada Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac, even masa mengandung boleh ambil, cuma kita kena rancang je bila nak ambil. Okey. Dan rawatan fertility tak perlu dihentikan, masih boleh teruskan, cuma kena bincang dengan doktor macam mana kita nak buat supaya kita dapat kedua-duanya sekali. Okey. Kita tahu dengan ambil vaksin dia boleh turunkan risiko kita dapat jangkitan. Sekiranya kita dapat jangkitan, jangkitan tu tak seserius, tak as critical bagi compared to mereka yang tak ada vaksin, dan juga dapat menurunkan juga risiko untuk menjangkiti orang lain. Okey. So itu yang faedah vaksin. Kalau bukan untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita sayang, family kita. Okey, so minta tolong ambil. Okey. Pada masa yang sama, insya-Allah minggu depan kita akan buat Insta live di bawah pakai Sophia Fertility punya Insta. Kali ni kita akan bincang a little bit topik yang advance mengenai apa yang berlaku kepada telur dan juga sperma selepas telur dikutip selepas OPU. So kisah di sebalik makmal IVF. So kita akan berbincang, buat Insta live dengan kita punya lead embryologist, Casey. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya masa tu, ataupun boleh DM saya sebelum ni, sebelum tu atau selepas tu untuk mengetahui. So ni a bit advance sedikit, tapi saya rasa is good juga topik ni, sebab ramai yang tak tahu, ramai yang nak tahu juga apa yang berlaku dalam makmal, apa yang mereka buat, embryologist buat ataupun pakar makmal buat kepada telur-telur tu, sperma tu, embryo tu, and then dan kita akan bincang little bit scientific punya topik, tapi I think ramai yang ingin mengetahuinya. Okey, tanpa mengingat masa, so harapnya saya dapat jawab semua soalan. Kalau ada apa soalan yang saya tak dapat jawab, minta boleh DM saya. Okey, DM tepi, tengah pun boleh. So dan saya akan cuba jawab. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum. Bye.